Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah, dan kita bertemu untuk menimba ilmu. Kami memohon taufik dan hidayah-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan juga pengetahuan yang berguna untuk agama bangsa dan tanah air. Amin. Kali ini saya ingin membawa saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan ke modul keluarga Sakinah, modul 8, iaitu alam matang yang berumur 40 tahun sehingga 55 tahun, di mana dalam buku MKS YPKDT, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Tazim. Jadi dalam program kedua ini, iaitu kerohanian, objektif bagi program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran, penghayatan dan juga pemantapan rohani ketika usia matang. Dia terdapat 5 aktiviti saja yang perlu diterangkan dalam program kerohanian ni. Dan yang pertamanya adalah mengamalkan amalan-amalan ahli sufi. Mengamalkan pengamalan sufi ini dia perlu dipelajari daripada guru-guru yang mursyid. Pembacaan dan juga sebagainya dapat membentuk peribadi Muslim sejati, terutamanya dengan meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh amalan-amalan ahli sufi adalah sentiasa mengamalkan amalan-amalan sunat seperti solat sunat, puasa, zikir, zikir taubat dan juga sebagainya lah. Sentiasa menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menghalang daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa mengawal lidah dari membicarakan perkara yang sia-sia, dan sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya adalah meningkatkan pelaksanaan ibadah fardu dan juga sunat. Jadi tanggungjawab sebagai ketua keluarga tu merupakan ikutan kepada anak-anak. Maka sewajarnya lah pada peringkat ni mereka akan menumpukan masa untuk melaksanakan dan juga mengadakan segala amalan-amalan yang telah difardukan kepadanya, supaya contohnya seperti solat fardu dan juga puasa di bulan Ramadan, dan amalan sunat seperti solat sunat, qiyamul lail, puasa sunat dan lain-lain lagi. Dan yang ketiganya adalah mengikuti program-program kerohanian. Kita semua sebagai Muslim ni, baik lelaki atau perempuan, sama ada peringkat umur mana pun, perlu melibatkan diri dengan program-program kerohanian, seperti yang mulai membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain yang boleh dilakukan secara berseorangan ataupun berjemaah, supaya masa yang tinggal baki ni kita dapat isi dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang mendapat pahala serta meningkatkan keimanan dan juga takwa sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan contohnya melakukan qiyamul lail, dia bermaksud beribadah malam, iaitu bangun pada 2/3 malam atau sekurang-kurangnya 1/3 hari malam, bermula dari pukul 2:30 pagi hingga terbit fajar. Dan pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu ni adalah masa yang sangat istimewa, kerana waktu ni turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi, dan amat sesuai untuk qiyamul lail dengan melakukan solat-solat sunat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah solat-solat sunat tu? Solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat witir dan lain-lain lagi. Jadi hebatnya malam. Kenapa hebatnya malam? Kerana banyak perkara-perkara yang berlaku pada waktu malam ni. Contohnya Nabi Muhammad SAW mengalami Isra' dan Mi'raj pada waktu malam. Al-Quran diturunkan pada waktu malam. Lailatul Qadar pada waktu malam. Allah berdialog dengan Nabi Musa setelah baginda bermunajat selama 40 malam tu, juga berlaku pada waktu malam. Lepas tu kitab-kitab terdahulu juga diturunkan pada waktu malam. Nabi Ibrahim menemui ketuhanan dia pada waktu malam. Jadi semua itu berlaku pada waktu malam. So 5 rahsia qiyamul lail itu, yang pertama dia menghidupkan mata hati. Bagaimana Nabi Ibrahim AS menemukan hakikat ketuhanan itu yang
yang sebenar tu. Dan yang kedua, dapat mendatangkan tumpuan atau kekhusyukan. Dan yang ketiga, dapat muhasabah kekuatan diri. Yang keempat, mewujudkan keikhlasan dan juga kejujuran dalam beramal. Dan yang kelima, menghindari sifat riak kerana hanya melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan fadilat Qiyamul Lail tu sentiasa mendapat keredaan Allah dan pengawasan Allah. Yang keduanya, memudahkan menyeberangi jabatan Siratul Mustaqim. Dan juga ketiga, saat mustajab, doa dikabulkan Allah. Jadi hikmah Qiyamul Lail tu ialah bangun bersolat dan juga bertasbih pada sebahagian malam, dan ayat-ayat bacaannya lebih sempurna dan juga betul, serta membawa kesan iman yang mendalam. Manakala memberdayakan Al-Quran tu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sebaik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari. Dan dalam membaca Al-Quran tu, kita hendaklah menghayati 10 perkara. Yang pertamanya, memahami asbabun nuzul, digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan asbabun nuzul ni ataupun asbab nuzul merupakan bentuk dari kata asbab, dan juga nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Secara khusus digunakan untuk mengetahui sebab terjadinya hadis atau kejadian dan juga peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Dan yang keduanya adalah mengagungkan Al-Quran. Ketiga, menghadirkan hati. Keempat, bercita-cita dan berharap mendapat kebaikan. Kelima, berusaha memahami isinya dan juga mengamalkan dalam kehidupan. Dan yang keenam, menghapuskan perkara-perkara yang menghalang untuk memahami isinya. Manakala yang ketujuh, mengambil pengajaran dan juga faedah dari ayat yang dibaca. Yang ke-8, dapat memberi kesan dalam hati. Dan ke-9, merasakan ketinggian Al-Quran. Manakala yang terakhir adalah mengelakkan diri dari ujub kerana kepada diri sendiri dan muhasabah diri dengan penuh keinsafan. Jadi ujub bermakna sifat yang membanggakan diri. Ujub boleh memunculkan sifat riak, sombong dalam diri. Contohnya ketika rajin beribadah, kita merasakan kagum dengan ibadah yang kita lakukan, atau kita merasa cukup berilmu, jadi kita kagum dengan ilmu yang kita ada, atau kita merasa diri kita cantik, kita kagum dengan kecantikan yang kita ada. Itulah. Jadi ketika merasa diri kita dermawan kepada semua orang, kita merasa kagum atas kebaikan tersebut. Jadi bahaya sifat ujub ni. Dia boleh menghapuskan segala pahala yang kita telah buat. Jadi untuk kita mengelakkan datangnya murka kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari sifat ujub kepada diri sendiri. Okay. So yang ketiga adalah zikir. Zikir ni dia terbagi kepada 4. Zikir dengan lisan saja, zikir dengan hati serta lisan secara paksa. Zikir dengan hati yang dibantu dengan lisan tanpa paksa, dan menguasai zikir dalam hati dan penumpukan. Jadi zikir yang utama adalah zikir yang keempat, yang diucapkan dengan hati dan lisan secara serentak. Dan zikir juga ada adab-adab dia. Dia perlu berwuduk, tertib pada anggota badan, tindakan dan sebutan, baik sikap zahir dan batin, bersih tempat dan pakaian, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap kiblat dan menundukkan kepala, tenang semua anggota badan. Dan zikir ni boleh dilakukan pada bila-bila masa, dan kelebihan berzikir ni mengalau syaitan, Allah ingat kepadanya, menanam rasa syukur, menambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan hati, membuang kebimbangan, mendapat kebaikan di dunia, mendapat ganjaran Allah, mendapat kebaikan di akhirat, insya-Allah. Dan saya teruskan dengan aktiviti yang keempat adalah menilai dan muhasabah diri. Jadi cara terbaik untuk melakukan perubahan dalam
menilai atau melihat kekurangan diri. Sebab tu adalah lebih baik kerana bermuhasabah dapat membersihkan diri daripada kejahilan serta dosa, iaitu untuk melawan nafsu dalam diri. Dua cara untuk menilai tahap nafsu tu. Pertama, berfikir sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua, menilai diri setelah beramal dengan cara ketaatan kepada Allah SWT. Perlu ikhlas, mengharapkan kebaikan kerana Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, bersifat ihsan dalam melakukan amal, bersyukur dengan apa yang ada, mengakui kekurangan diri, menilai diri dalam setiap perbuatan, menilai diri atas perbuatan kerana Allah atau kerana keduniaan, menilai kualiti hubungan dengan manusia, menilai sumbangan yang telah diberi berbanding yang telah diterima. Dan yang terakhir adalah menziarahi orang sakit. Ni aktiviti yang terakhir. Menziarahi kubur tu adab menziarahi orang sakit dan menziarahi kubur. Adab menziarahi orang sakit tu adalah duduk di sisinya. Dia tidak terlalu lama dan tanyakan khabar. Kemudian zahirkan rasa simpati, kemudian mendoakan kesihatan kepada pesakit tu, kemudian bercerita yang menyenangkan hati pesakit, bercakap yang menyenangkan hati pesakit, menasihatkan supaya bersabar, jangan melilaukan mata melihat sekitaran rumah, dan juga jangan makan makanan yang kita hadiahkan kepada pesakit. Manakala adab menziarahi kubur pula adalah memberi salam. Memberi salam secara umum, kemudian menutup aurat, elak duduk atau melangkah kubur, membaca surah Yasin dan surah Al-Ikhlas, berdoa untuk keampunan yang diziarah dan juga mewujudkan rasa insaf dalam diri. Jadi itu saja yang dapat dikongsikan, semoga bermanfaat untuk semua. Diharap pada modul 8 ni kita dapat memberikan apa jua yang pendengar atau pembaca untuk jadikan sebagai rujukan dan juga di dalam penghidupan dia. Apa yang penting isinya dan bolehlah diamalkan dalam kehidupan seharian, dan apa juga kekurangan yang terdapat dalam modul 8 ni saya mohon kemaafan. Jadi sekiranya anda ingin keterangan yang selanjutnya, ikuti video saya di episod yang selanjutnya, dan saya ucapkan sekian terima kasih. Semoga dapat disebarkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.